kenderaannya menjadi sangat berat. Memang nak naik ke jalan itu agak payah, tetapi secara tiba-tiba sekiranya anda melalui jalan baru Bukit Putus, sudah pasti ada di antara anda semua terbayang 32 selekoh tajam di jalan lama yang meninggalkan banyak kenangan. Tapi banyak juga tragedi kemalangan berlaku di situ. Ada juga dengar pelbagai kisah-kisah menakutkan di laluan lama ini. Bukan sahaja melibatkan tanah runtuh, kemalangan yang meragut nyawa. Malah ada juga mayat yang dibuang di gaung yang dalam di laluan paling seram, terutama di tengah malam. Namun begitu, pemandu yang melalui Kuala Pilah Seremban tidak perlu bimbang lagi untuk melalui selekoh tajam di jalan Bukit Putus itu, memandangkan sudah pun ada jalan lurus yang kini lebih cepat dan pantas. Malah disebut sebagai laluan sutera moden bagi setengah orang dari pantai timur ke pantai barat. Jalan itu juga menjadi laluan penting ke Kuantan, Pahang dan Segamat Johor, bahkan penghubung penting kawasan sebelah barat yang merupakan kawasan pertanian yang luas menerusi penanaman kelapa sawit melalui tanah rancangan Felda. Selain itu, ia menempatkan lokasi pelancongan utama kerana Istana Besar Seri Menanti terletak di Kuala Pilah dan kawasan rekreasi air terjun Ulu Bendul yang menggamit kedatangan pelancong dalam dan luar negeri. Biarpun jalan lama ditinggalkan sepi sejak jalan baru dirasmikan pada 29 November 2009, kini jalan lama hanya tempat tinggal binatang liar yang bebas berkeliaran di atas jalan raya. Inilah nostalgia jalan yang suatu ketika dahulu telah banyak berkhidmat kepada penduduk setempat, khususnya di daerah Kuala Pilah, Jempol dan Gemas. Apa-apa pun, jalan lama Bukit Putus ini sekadar menjadi memori terutama bagi mereka yang gemar menikmati selekoh tajam dan hutan rimba di sekitarnya. Bukit Putus juga menjadi tempat pertempuran Angkatan Yam Tuan Antah dengan tentera Inggeris dalam peperangan yang berlaku pada 25 November 1875. Dalam erti kata lain, Bukit Putus menjadi pencetus semangat kepada rakyat Negeri Sembilan untuk bangkit menentang penjajah British. Kepada generasi muda khususnya, maka sewajarnya mengetahui bahawa Bukit Putus adalah antara tapak bersejarah yang terdapat di negeri itu, di samping laluan yang digunakan oleh pelbagai kenderaan saban hari ketika namanya di puncak kemasyhurannya. Apabila meneliti gambar-gambar lama, jelas menggambarkan bahawa pada zaman dahulu untuk sampai ke Kuala Pilah atau Seremban adalah berhari-hari lamanya atau berminggu-minggu lamanya. Hanya dengan munculnya kenderaan selepas zaman itu, maka perjalanan menuju kedua-dua destinasi dengan menggunakan Bukit Putus menjadi singkat. Sehingga hari ini, bagaimana Bukit Putus mendapat namanya masih tidak diketahui dengan jelas. Hanya satu kisah sahaja mengikut orang-orang lama pernah bercerita kononnya dahulu ada kejadian raksasa bergaduh hingga berperang. Dalam pergaduhan itu, salah satu raksasa tersebut yang mahu menetak lawannya tertetak bukit tersebut sehingga terputus-putus, dan kerana itu ia dinamakan Bukit Putus. Laluan berusia lebih 40 tahun itu tidaklah terlalu panjang, hanya 8 km sahaja. 4 km ke puncak dan 4 km lagi ke kaki bukit. Laluan berliku dan berbukit ini kurang disukai pemandu. Selekohnya tajam, jalannya sempit, mengerikan bagi pemandu yang baru pertama kali melaluinya. Bila mengenang kembali Bukit Putus juga boleh menjadikan bulu roma meremang kerana banyak cerita mistik tersebar dari mulut ke mulut. Antaranya kisah seorang lelaki mengilai tanpa kepala di satu pokok besar dekat sebatang selekoh. Ada juga yang nampak sekumpulan manusia sedang berjalan mengusung keranda, membawa obor, dan ada juga melihat pocong berdiri di kaki bukit. Itu tidak termasuk cerita bantal peluk bergolek mengejar kenderaan, berbola api berterbangan di sekitar jalan, gerai misteri yang berniaga di tengah malam, sehinggalah cerita terlihat sepasang manusia, lelaki dan perempuan, melapah daging monyet di selekoh yang terdapat juraian air bukit. Tapi tahukah anda, ada antara kisah yang banyak diceritakan oleh masyarakat setempat. Jalan Bukit Putus yang dikelilingi dengan hutan tebal dan gaung yang dalam menjadikan ia menyimpan banyak kisah misteri
terutamanya pada tengah malam. Mungkin kerana kawasannya yang amat seram dan gelap, maka kita sering mendengar kisah tersebut daripada mereka yang pernah mengalaminya. Bukit Putus juga dikaitkan pada masa dahulu dengan perkara ganjil yang dialami oleh mereka yang memandu kereta atau menunggang motosikal berseorangan. Tetapi semua ini hanya kisah orang tua-tua sahaja. Kisah pertama, kereta jadi berat. Waktu itu tahun 2002, jam 2.30 pagi dari arah Seremban. Masa tu, jalan lengang, langsung tiada kereta atau lori. Seorang pemuda memandu kenderaannya dengan sangat berhati-hati melalui selekoh yang tajam. Dia pun masa itu tidak fikir apa-apa, sehinggalah berhampiran kem pengakap di sebelah kiri. Tiba-tiba, kenderaannya menjadi sangat berat. Memang nak naik ke jalan itu agak payah. Katanya, dia hanya terfikir keretanya rosak kerana kenderaan itu sering meragam. Dia pun melihat cermin pandang belakang kalau-kalau ada kenderaan lain untuk dia meminta bantuan. Tetapi secara tiba-tiba, apa yang dia nampak? Objek berwarna putih dan samar-samar di bonet belakang keretanya. Namun dikuatkan semangatnya meneruskan perjalanan dengan membaca ayat kursi. Tetapi bau wangi kapur barus menusuk di hidungnya. Bila tiba di puncak Bukit Putus, terdengar bunyi angin kuat dan tiba-tiba juga keretanya menjadi ringan. Kisah yang kedua, perempuan bersama 3 orang anaknya. Ini cerita tahun 90-an dulu. Masa tu, Encik Syarudin Abdul Halim bertugas dalam Jabatan Pertahanan Awam. Dia sentiasa berulang-alik dari Felda ke PIS ke Seremban. Kejadian itu berlaku selepas selesai habis bertugas. Dia gerak dari Jepam jam 12.30 tengah malam dan tiba laluan kedua selekoh jam 1 pagi dari Seremban. Tempatnya di kawasan Kebun Durian, dekat selekoh paling tajam di Jalan Lama Bukit Putus. Masa tu, dia menaiki kereta. Sebelum ni kawannya ada memberitahu laluan itu agak menakutkan, tetapi dia tidak mempercayainya. Hinggalah pada satu malam, dia ternampak seorang perempuan berjalan di tengah jalan bersama 3 anaknya dan seorang didukung. Takkanlah jam 1 pagi ada orang di kawasan itu dan di situ setahunnya tiada rumah. Tapi dia tetap meneruskan perjalanan seperti biasa tanpa menegur perempuan itu. Biarpun jumlah kenderaan yang menggunakan jalan lama ini semakin berkurangan, malah boleh dikatakan sudah tiada, kisah mistik dan misteri itu masih dapat didengari di mana-mana di Negeri Sembilan. Walaupun selepas jalan baru yang lebih pendek dan lurus dibuka dan kenderaan yang melalui jalan Bukit Putus semakin berkurangan, ada ura-ura untuk menjadikan laluan ini sebagai tempat riadah dan rekreasi. Namun, sehingga hari ini, tidak kelihatan apa-apa usaha dilakukan. Bukit Putus kekal menjadi laluan sunyi. Laluan kawasan ini amat berpotensi menjadi kawasan tarikan pelancong, memandangkan kawasan-kawasan sekitar Bukit Putus ini dilitupi dengan kehijauan alam semula jadi di kiri dan kanan jalan. Ditambah pula kawasan ini juga terdapat dusun-dusun buah-buahan yang boleh dijadikan sebagai kawasan agro pelancongan. Pelbagai aktiviti juga boleh diwujudkan, seperti sukan lasak misalnya. Pendek kata, sekiranya terdapat usaha untuk memajukan lagi kawasan ini, sudah pasti cerita-cerita seram ini tidak lagi didengari, malah lebih ramai lagi pengunjung dalam dan luar negara untuk datang ke sini. Sekian, terima kasih.